kita usaha untuk capai apa yang paling baik. Dan dalam surah lain lagi, surah Al-Hashr, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqu wa la tanzur ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan persiapkan untuk hari esok. Persiapkan diri kamu untuk hari esok. Wa tanzur ma qaddamat lighad, dan siapkan diri kamu untuk hari esok. Dan itu satu lagi contoh macam mana Allah kata itulah tujuan manusia hidup di dunia. Dan kalau tengok dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi kata dunia ini adalah ladang, kan? Ladang tanaman untuk kamu, untuk menyiapkan bekalan untuk hari akhirat. Dan dalam surah Al-Hujurat pun kita baca, Allah kata waja'alnakum qabaila lita'arafu. Dan Allah kata Allah ciptakan manusia ni lelaki, wanita, berpasang-pasangan, kabilah-kabilah, berpuak-puak, golongan-golongan, supaya kamu berkenalan dan supaya kamu berhubung antara satu sama lain. Dan kemudian Allah sambung lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Dan semuanya yang paling baik daripada kamu adalah orang yang bertakwa. Dan insya-Allah kita akan cakap tentang takwa dan juga puasa selepas ni. Okey. Jadi itu adalah beberapa contoh tujuan manusia hidup di dunia. Dan bulan Ramadan seperti mana yang pengurusi kita cakap tadi, bulan Al-Quran, bulan keinsafan, bulan pengampunan, bulan yang mana sangat banyak nikmat dan juga ganjaran yang Allah bagi, adalah waktu yang paling baik untuk kita penuhi tujuan-tujuan hidup ni, kan? Untuk kita cuba capai tujuan-tujuan hidup ni, kan? Mungkin selama ni kita tahu atau mungkin selama ni kita buat tanpa kita sedar, tapi pada bulan Ramadan ni cuba untuk capai tujuan-tujuan kita hidup ni dalam setiap amal yang kita lakukan, insya-Allah. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita baca tadi Allah perintahkan manusia untuk berpuasa seperti mana golongan terdahulu supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa, kan? Supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga berkata, Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Siapa yang pergi khutbah Jumaat selalu dengar ayat ni? Ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan selalu dengar, kan? Kadang-kadang tak faham. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sekali lagi dalam surah Hujurat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya Allah yang paling mulia antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa. Cuba saya nak bawa satu, tak bagi panas kan, saya nak bawa satu aktiviti lah, gitu eh. Semua akan berpuasa, kan? Dan bila berpuasa, obviously kalau kat New Zealand ni kita boleh kata bukan semua orang tahu pasal puasa, tapi ada juga yang sebahagian yang tahu lah. Ada sebahagian yang tahu, kan. Dan Kiwi ni dia suka tanya. Siapa yang kat sini dia, orang pernah tanya dia pasal Islam? Dalam kelas ke dekat mana-mana? Cuba ingat, kan? Nak tengok sikit. Okey, bagus. Saya sendiri pernah tanya juga. Waktu baru 2 bulan pertama sampai study kat library, tiba-tiba datang seorang buat survey. Tanya, how do you rate your life? Where do you seek help in your life? Lepas tu dia letak soalan-soalan akhir dia, where do you put gods in your life? Do you want Jesus to be part of your life? Lepas tu dia masuk pasal cerita tentang Kristian lah. Waktu tu saya baru 2 bulan sampai. Waktu tu English pun kata berterabur, kan. Dengar je. Tapi layan lah. Tapi nak kata akan sentiasa ada orang yang datang tanya kepada kita, kan. Boleh tak nak semua orang cari seorang member dia sebelah dia, kan? Ada 2. Alif boleh duduk dengan Arif, Faizul ada. Kalau tak cukup tu 3 orang. Okey. Cuba katakan dalam kelas tiba-tiba seorang Kiwi tanya, kan? Hey mate, you're fasting today, is it? So orang tanya dia, so why you're fasting? Okay, saya nak kamu terangkan kepada orang sebelah. Okay, aku jadi putih. Jawab soalan tu. Why you're fasting? Okay, saya dah minta seorang tolong jawab. Why you're fasting? Siapa nak?
Siapa nak jawab? Dah explain panjang-panjang kat kawan sebelah tadi. Ataupun kalau dia tak nak jawab, orang yang dengar jawapan tadi tu, dia nak tolong jawab dan tolong perbaiki jawapan kawannya ke? Siapa nak? Cepat. Jangan lari lagi, ada lagi soalan depan ni. MC je, MC. MC jawab. Ahmad. Orang tanya macam mana Ahmad? Why are you fasting today? Or why are you fasting this week? No. Apa dia? English no. Sorry, Tak ada cakap English lah. Faizal jawab? Nah, ni azan jawapan nak. Okay, dengar. This is an obligation of being a Muslim. This is an obligation of a Muslim? Yeah. Okay. Terima kasih. Ada coklat untuk Faizal. Dapat saya je. Okay, seorang daripada sisters. Siapa nak tolong jawab? Tiba datang seorang kawan tanya kan, ataupun lecturer ke siapa-siapa. So why you fasting today? Siapa nak tolong jawab? Oh, Leha nak jawab dah. Angkat tangan. Ada siapa nak jawab? Ada. Ke saya nak main pik? Boleh tak main pik lah? Okay. Oh, tadi Faizal jawab kan? Okay Faizal, pilih satu-satu yang nak ada. Kalau tak nama pun barisan dan tudung ke? Barisan keempat daripada tengah nombor 4 kat. Oi, dah target lah. Barisan keempat. Tak tahu. Tengok ni. Barisan keempat, nombor 4. Pakai kosong. Afila. Arina. Okay. Syarah. Sorry. Because apa? Tak dengar sekali lagi? Because I'm a Muslim. Okay, bagus. Lepas tu kalau dia tanya, so? I'm sorry. English no. Okay, terima kasih. Perempat. Okay, terima kasih. Okay, itu soalan pertama. Jadi saya nak semua orang bersedia sebab memang akan ada orang tanya, why you fasting? Okay, jadi itu soalan pertama. Masuk soalan yang kedua. Bila orang tanya kita kenapa kita berpuasa, of course jawapan kita yang paling utama adalah kita berpuasa sebab Allah SWT suruh kita kan, sebab kita Muslim kan, sebab kita beriman kepada Allah, ini kepada Allah, dan sebab itu Allah suruh kita puasa. Jadi orang akan mungkin tanya, jadi kenapa Allah suruh Muslim puasa? Kenapa Allah suruh Muslim puasa? La'allakum tattaqun. Itu jawapan dia. Okey. Jawapan standard? Boleh? Okey, betul. Okey, jawapan standard dia membawa kepada soalan kedua. Apa itu takwa? Okey, apa itu takwa? Saya bagi seminit lagi untuk tanya kawan sebelah, untuk explain kawan sebelah, explain dalam bahasa Inggeris. So, kan? Lepas ni, okey, soalan akan semakin susah. So, cakap kat dalam TV tu kan, oh, so Allah ask us to fast because of taqwa. Dia pening kepala, what is taqwa? Okay, tanya kawan sebelah, try explain. Jawapan yang paling baik untuk jawab soalan ni, ataupun dia nak kongsi jawapan dia untuk dapatkan feedback. Adin? Uzai? So what is taqwa? Taqwa is fearing Allah. Taqwa is fearing Allah. Okay? Itu je? Tunggu soalan seterusnya pula. Boleh tak? Boleh. Lip, what is taqwa? Taqwa according to syarah
is a state where Allah is pleased with you and you pleased with Allah. It's a state where Allah is pleased with you and you are pleased with Allah. Okay? Jawapan yang baik. Ustaz? Ada yang nak jawab? What is taqwa? Kita faham dah. Jawapan kau tu. Kena pilih. Lihat. What is when you feel important to Allah and you want to do anything that He asks you to do? Betul. Taqwa is when you feel devoted to Allah and And you want to do anything that He asks you to do. want you to do anything that He asks you to do. Terus, terima kasih. Tolong pas belakang. Okey. Jadi takwa. Saya ada jawapan. Bukan jawapan skema lah. Tapi jawapan yang insyaAllah kita boleh cuba jawab lah. Tapi sebelum saya bagi contoh tu, suka untuk saya bawakan satu hadis Nabi SAW yang mana mungkin sebagian yang kita pernah dengar. Dalam hadis hadis 6, dalam hadis 45 Imam Nawawi, Rasulullah SAW sebut, hadisnya panjang tapi saya nak contoh sebahagian ya. Rasulullah kata at-taqwa hahuna, kan? Takwa tu hahuna, di sini, di dalam ni. Dan Nabi SAW tunjuk ke dada dia sebanyak 3 kali. Takwa ni bukan satu perbuatan, dia bukan satu percakapan, dia bukan satu tindakan, tapi dia boleh dizahirkan dengan tindakan, percakapan, perbuatan. Asalnya adalah dalam diri, dalam hati. Okey. Jadi kata Umar bin Aziz, dia kata ketakwaan itu bukan berjaga-jaga atau beribadah, berjaga dan beribadah di malam hari atau berpuasa di siang hari atau kedua-duanya sekali. Tapi ketakwaan itu adalah tunaikan apa yang difardukan Allah, tinggalkan apa yang diharamkan Allah. Dan jika setelah itu masih ada amalan yang dapat dikerjakan, maka ialah kebaikan yang dapat ditambah pada kebaikan. Okey. Yang mana Sayyidina Umar Aziz ditekankan dua perkara. Pertamanya, tunaikan apa yang fardu, tinggalkan apa yang larang. Itu yang paling basic. Dan itu yang paling basic. Dan selepas tu, kalau ada lagi benda-benda yang nak tambah ke atas tu, maka itu adalah kebaikan. Dan kita kena sedar satu perkara. Bila Umar Aziz tekankan dua benda ni, kita tengok aulawiyat dia, kan, ataupun keutamaan dia adalah untuk jauhi perkara yang haram lebih baik ataupun lebih utama daripada kita banyakkan perkara sunat. Faham tak ayat ni? Kan? Kalau kita tak dapat, kita buat amal yang fardu kan, kita buat amal yang fardu, orang selalu ingatkan kita buat amal yang fardu. Tapi mungkin kita kurang cakap tentang jauhi perkara haram. Kan? Kita buat perkara fardu, kemudian kita buat perkara sunat. Tapi sebenarnya ada satu lagi perkara yang fardu. Perkara yang fardu yang kita perlu buat juga adalah tinggalkan perkara yang haram. Tinggalkan perkara yang haram. Dan satu lagi jawapan daripada Abu Darda, seorang sahabat Nabi. Dia kata kesempurnaan ketakwaan itu adalah seorang yang hamba yang sudah bertakwa kepada Allah SWT sehingga dia menjauhi dosa yang paling kecil sekalipun dan meninggalkan sebahagian perkara yang dianggap halal kerana khawatir perkara itu haram. Dan ini perkara syubhat. Dan dia meletakkan batas antara dirinya dan sesuatu yang haram itu. Sebenarnya kita jauhi perkara syubhat. Itu juga adalah sebahagian daripada takwa. Dan juga dalam hadis Nabi SAW dalam hadis 40 kata tentang bagi contoh seorang pengembala dan gembala dia, pengembala dan kambing-kambing dia, dan juga kawasan raja. Yang mana seorang pengembala yang berhati-hati, dia akan bawa kambing dia jauh daripada kawasan larangan raja ni. Kan? Tapi kalau dia tak berhati-hati, dia bawa dekat-dekat kan, main dekat-dekat situ. Kalau tanpa dia sedari, bila dia lalai, dia akan gembalaan dia akan terlepas masuk ke kawasan larangan tu. Sebabkan dia tak berhati-hati. Kan? Satu contoh analogi lah. Dia kata takwa ni menjauhi perkara syubhat. Semakin. Okey. Ini satu lagi jawapan yang kita boleh kata kita boleh praktikal pada hari ini lah. What is taqwa? Okay. Kita bagi dia analogi. If you are in a let's say in an ATM machine or a bank or a shop or a supermarket and you have a CCTV in front of you watching after you.
how will you behave? Kan, macam mana kita akan berkelakuan? Ada tak kemungkinan kita akan buat benda-benda yang tak baik? Kan, ada tak kita akan buat benda-benda yang pelik? Mungkin ada lah orang yang pelik, dia akan buat benda-benda pelik lah depan CCTV kan. Tapi dia kata kita tak akan buat benda yang dilarang depan CCTV tu. Kan, contohnya kita pergi mencuri ke, kita pergi rosakkan mesin tu ke, kan, kita pergi kopak-kopak barang tu ke. Kan, jadi dan kita sentiasa nak berkelakuan baik depan CCTV sebab kita tahu ada orang perhatikan kita. Dan kita tahu bahawa orang yang perhatikan kita tu ada kuasa. Kan? Orang yang perhatikan kita tu ada kuasa. Tak guna kalau ada CCTV kat sini. Tetapi dia punya kamera dia contohnya dekat mana? Dekat kindergarten mana ke, dekat lecture hall ke. Sebab orang boleh tengok, tapi orang yang tengok tu tak boleh buat apa. Kan? Jadi kita kata that's taqwa, and that's how we can make an analogy. Kan? Bila mana kita yakin bahawa Allah SWT melihat kita, kan, semua benda yang kita tengok, kita buat, dirakam, diperhatikan dan akan dibawa balik pada akhirat nanti, maka kita akan berhati-hati. Kita akan berhati-hati dengan apa sahaja benda yang kita buat. Jadi itu satu contoh analogi yang untuk kita kan, itulah taqwa. Okey, ada soalan? Kata macam kita nak jawab dengan orang Kiwi kan, orang yang non-Muslim. Kalau macam tanya kenapa puasa, boleh tak kalau kita jawab non-directly? I mean macam bukan sebab kata Allah yang suruh, tapi macam untuk tahan diri daripada lapar. Macam apa, nak contoh pada orang yang dekat yang kurang makanan ke semua tu kan, dapat macam kita jawab secara hikmah macam tu. Apa kita patut jawab directly macam tu. Okey, soalan yang baik, terima kasih. Soalan ni relevan untuk semua jenis soalan yang mana bila non-Muslim tanya kita, why do you do this? Why do you do that? And why do you wear hijab? Why do you fast? Why do you have to pray 5 times a day? And jawapan yang pertama kita patut katakan sebagai seorang Muslim adalah kerana Allah SWT perintahkan kita. Because this is an order from Allah Ta'ala. Because I'm a Muslim. Because we are Muslim. Kemudian baru kita masuk kepada jawapan-jawapan yang tadi. Bila kita jawab realitinya, bila kita jawab macam tu, because Allah SWT ask us, because we are Muslim, because I'm a Muslim, realitinya diorang akan susah untuk terima. Sebab pemikiran Kiwi ni, dia ada individual, dia ada pemikiran individu, dia ada pemikiran masyarakat, dia ada pemikiran ketuhanan. Dia ada masa, ataupun dia kata, contohnya seorang Kiwi ni dia pernah kata kat saya, dia pernah tanya kan, don't you have your own idea, don't you have your own belief that doesn't related at all with Islam or Muslim? Kan, sebab dia tak dapat terima bila mana tiap kali kita jawab, kita kata I'm Muslim, this is what God asked me, this is what has been asked to do. Kan, dia tak dapat terima yang bahawa kita buat ni bukan sebab kita nak buat, tapi sebab Allah kita buat, sebab Allah suruh kita buat. Jadi betul tak, memang kita buat sebab kita nak buat, tapi kita kena ingat jawapan yang pertama kita perlu bagi adalah sebab Allah SWT suruh kita, sebab kita adalah hamba. Dan kemudian baru kita boleh jawab dengan jawapan-jawapan yang lain. Sebab masalahnya bila kita jawab dengan jawapan-jawapan lain dulu, kita puasa sebab kita nak ingat orang yang tak ada makanan, kita puasa sebab kita nak hati diri kita kuat dan sebagainya, dia akan ada masalah kat situ. InsyaAllah saya akan cakap tentang benda tu dalam beberapa slide lagi. Okey? Okey? Okey. Move on. Okey. Kita akan cakap tentang Ramadan, puasa, dan kemudian kita akan buat sedikit persiapan. Sebelum tu, kita nak cakap tentang awlawiyat ataupun keutamaan. Kan? Satu sunnatullah, satu ketetapan Allah SWT dalam setiap benda yang dibuat di muka bumi ni akan ada keutamaan, akan ada awlawiyat. Contohnya keutamaan antara manusia. Dalam ramai-ramai umat manusia, kita ada golongan manusia yang lebih baik ataupun dipilih di atas golongan manusia yang lain. Seperti Rasulullah SAW, para nabi, para anbiya, ulama, sahabat dan sebagainya. Kan? Jadi itu di kalangan manusia. Dan kalau tengok, kalau golongan manusia pun ada. Kan? Umat Muhammad SAW, yang ini kita, adalah umat terbaik, umat pilihan yang diangkat ke atas umat-umat yang terdahulu. Kan? Sebelum kita, Bani Israel